Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung tentang peralatan pemasangan komputer. Apa yang kita perlukan semasa kita memasang peralatan komputer. Saya harap yang next punya sebelum kelas punya previous kelas ni awak dapat faham supaya nanti untuk kita kena peralatan tu dah mudah lah. Bila saya sebut je awak semua dah tahu yang mana satu benda ni. Okay, yang pertama sekali, apa yang kita perlukan sebelum kita memasang peralatan komputer? Yang pertama adalah persediaan kawasan kerja. Nombor satu, memastikan tempat atau workbench yang sesuai untuk melakukan aktiviti kerja, pemasangan dan leraian komponen komputer. Nombor dua, pastikan semua tools yang akan digunakan telah tersedia. Nombor tiga, percayaan persekitaran yang cukup. Empat, semak dokumentasi, lihat diagram dan skematik pemasangan. Nombor lima, pastikan komponen atau peranti komputer tidak terdedah dan berada di dalam beg antistatik. 6. Lantai tidak berkarpet kerana karpet cenderung untuk menjana cas statik. Okey, yang ni mula-mula sekali masa awak masuk makmal tu nanti makmal kita agak besar mejanya. So saya nak awak kongsilah satu meja tu untuk dua pelajar guna. So meja tu kita besar memang muat lah untuk dua komputer untuk awak pasang tu memang cukup lah untuk dua pemasangan dalam komponen komputer. Kemudian segala tools dan peralatan saya dah sediakan di setiap drawer pada meja masing-masing. So kalau tak cukup, tools tu ada di dalam pigeonhole lagi dan awak boleh ambil. Setiap student boleh ambil 2 tools lah. Kemudian saya ada sediakan mangkuk tu untuk kita letak skru lah, supaya nanti skru yang awak nak gunakan tu tak bersepah-sepah lah. Okay, untuk skru tu kita ada macam-macam jenis skru lah. So kalau boleh asingkan dan awak boleh ingat mana satu skru untuk casing, mana satu skru untuk motherboard, kena ingat lah. Okay. Kemudian apa amalan keselamatan yang kita perlu ikuti semasa kita membuat pemasangan komputer? Okay. Yang pertama adalah perkakasan komputer sangat sensitif dan terdedah kepada bahaya kerosakan akibat elektrostatik. Penggunaan bahan atau material yang boleh mengelakkan ini adalah seperti wrist strap, rubber mat dan kasut getah. Jangan memasang plug komputer sementara anda sedang berhubung dengannya melalui wrist strap. Pastikan semua switch elektrik sama ada kuasa elektrik, soket atau power supply telah ditutup. Cabut wayar pegangan kuasa. Nombor 3, berhati-hati dengan bahagian besi yang tajam seperti input-output plate dan chassis casing. Nombor 4, elakkan dari bawah membuka bekas power supply atau monitor kerana ia mengandungi kapasitor perawatan tinggi yang boleh mengakibatkan kemalangan serius. Tetapi jika semasa melakukan pemasangan terdapat luka, terus bagi tahu saya secepat mungkin. Okay, ni meja kerja lah. So yang dia alas dengan bermat lah. Ni meja kerja kita. Yang dekat meja bekerja belakang tu macam saya cakap tadi, kita besar dan kita boleh pakai untuk dua pelajar lah. Okay, apa perkakasan yang terlibat semasa dalam pemasangan komputer? Yang pertama adalah casing, fan panel wiring ataupun fan. Nombor 2, motherboard. Nombor 3, CPU. Nombor 4, heatsink tambah fan. Nombor 5, RAM modul. Nombor 6, power supply. Nombor 7, hard disk. Nombor 8, optical drive. Nombor 9, kabel konektor SATA ataupun IDE. Nombor 10, additional PCI card, graphic card, audio card ataupun network card. So selalunya additional PCI card ni macam graphic card ke network card ke audio card ni selalunya network card lah. Selalunya kita dah built in siap dengan motherboard. Tapi kalau tak ada, macam
graphic card tu kalau nak untuk yang lebih cantik gambar semua kan, kita boleh tambah lah untuk graphic card. Ini contoh-contoh yang saya sebut tadi lah. Kat sini kita ada hadis, kita ada motherboard, kita ada fan, kita ada power supply, kita ada casing, kita ada processor. Contoh-contoh yang saya sebut tadi lah. Okey, ini adalah petak peralatan tangan terlibat dalam semasa pemasangan komponen komputer. Kita perlukan 1 screwdriver Phillips, 2 kita perlukan screwdriver flat, 3 kita perlukan plier, 4 kita perlukan tweezer, 5 kita perlukan wrist strap, 6 kita perlukan rubber mat, 7 kita perlukan pick up tools, 8 kita perlukan anti-static bag, 9 kita perlukan extra screw, 10 kita perlukan anti-static spray, dan 11 kita perlukan thermal face. Yang ni saya cakap tadi lah, apa kegunaan peralatan tangan yang kita perlukan. Kita ada kat situ ada strap, kita ada screwdriver, kita ada screw, kita ada anti-static spray dan seterusnya. Okay, yang ni membuka skru yang mengikat penutup casing. Gunakan screwdriver bagi membuka dan menanggalkan skru pada casing. Okey, kalau kita lihat gambar gajah ni, kita ada 4 skru pada casing tu yang kita perlu buka menggunakan screwdriver. Okey, yang ni setelah awak buka skru dia, awak asingkan dan dah asingkan satu tempat, dan ingatlah yang tu adalah untuk skru untuk penutup casing, supaya awak tak tercampur dengan skru motherboard ke skru hard disk ke, nanti senang. Awak kena ingatlah. Baringkan casing dengan input output plate berada di sebelah bawah. Okey, macam mana kita nak buka tu? Kita buka panel dengan menolak, buka panel tepi dengan menolak penutup panel ke belakang terlebih dahulu dan mengangkatnya ke atas. Dia masukkan power supply ke slot. Okey, masukkan power supply ke dalam slot. Kemudian berhati-hati, dia ada port belakang tu, pastikan betul-betul masuk ke dalam port yang telah disediakan. Okey, kemudian pasang ke 4 skru pada power supply. Ikat dengan ketat supaya power supply kita tidak longgar. Tengok, kita gunakan screwdriver, kemudian kita ikat skru. Okey, setiap motherboard akan dibekalkan dengan plate input output. Kemudian pasang plate input output pada slot casing dari dalam dengan menolaknya ke luar. Okey, plate input output ni dia sebenarnya berbahaya, dia tajam. So masa-masa awak nak pasang tu, pastikan tangan awak, masa-masa awak tekan tu, awak nak tolak tu, pastikan tangan awak berada di tepi lah, supaya tidak terkena pada bahagian tajam. Ataupun semasa awak nak ni, pastikan dia betul-betul masuk pada bahagian, pada portnya, dan tolak. Dia nak pasang ni sebenarnya nampak macam susah, tapi sebenarnya mudah kalau kita tahu caranya. Hati-hati supaya tidak tercedera. Okey, masukkan motherboard ke dalam ruang casing. Pastikan selari dengan plate input output, selari dengan lubang skru pada casing.
Tadi kita dah masukkan plug input output kan. Kemudian kita nak masukkan motherboard, pastikan selari dengan lubang skru pada casing dan selari dengan plug input output. Selalunya kita akan cari, masa kita nak masukkan tu, kita akan selarikan dulu dengan plug input output. Kemudian kita akan cari supaya dia selari dengan lubang skru pada casing. Lepas dah selari, awak boleh skru motherboard, ikat dengan ketat. Okey, masukkan hard disk pada ruang bay yang disediakan dalam casing dan ikat skru bagi memastikan kedudukannya tidak bergerak. Okey, hard disk ni kita ada beberapa tempat lah kita boleh masukkan. So tempat dia tak kisahlah, atas, bawah, tengah, boleh pilih mana-mana kesesuaian awak. Selalunya kita akan letak pada atas sekali lah. Okay, tapi ikut kesesuaian keselesaan awak letak kat mana. So selepas kita letak tu, kita letak hard disk, skru supaya hard disk kita tidak bergerak dan tidak longgar. Kemudian tanggalkan penutup luar bay dan masukkan DVD ROM melalui ruang hadapan. DVD ROM ni kita jangan masukkan ikut dalam, kita masukkan ikut luar. So DVD ni kita tak perlu skru dah, dia memang dah sedia ada pada portnya. Kemudian kita perlu masukkan prosesor ataupun kita panggil CPU lah. Dekat prosesor atau CPU ni kita dah ada mark, quotation mark lah. Dekat situ kita boleh tengok, dekat motherboard kita pun dah ada kita markkan, ataupun kita boleh tengok kat situ dekat motherboard kita dengan prosesor kita dah tulis dah ada satu tanda. So dekat motherboard pun dah ada satu tanda. So kita perlu letak kat situ lah, berhati-hati semasa masukkan. Kalau awak salah tempat, takut prosesor awak atau CPU awak ni rosak. Kemudian dah masukkan, kemudian awak boleh kunci motherboard, kunci prosesor atau CPU. Kemudian masukkan RAM pada slot. Pastikan lubang slot RAM selari dengan lekuk pada RAM. Kunci slot RAM akan tertutup secara automatik bila RAM masuk dengan betul. Okey, dekat RAM ni biasa mana-mana lah. RAM tu kita dah belajar kan, yang latest ada DDR3 dan DDR4. So di mana-mana tak kisahlah apa jenis RAM pun, selalunya dia ada lubang slot. Mesti ada lubang slot, ada tengah-tengah. Sama ada tengah ataupun tak center, ataupun lubang tu tak center antara slot RAM tu, pasti ada lubang. So semasa kita nak masukkan tu, kita kena tengok betul-betul lah. Dan RAM ni kita kena tengok pada motherboard. So tak semua RAM adalah sesuai untuk motherboard, dan tak semua motherboard adalah sesuai untuk RAM. Semasa kita nak beli tu, pastikan RAM kita dengan motherboard adalah bersesuaian. Jangan beli tak sesuai. Macam tu juga dengan prosesor. Prosesor pun sama, ada prosesor yang sesuai dengan motherboard dan RAM. So semasa kita beli tu, kita kena pastikan yang motherboard kita adalah sesuai dengan RAM dan prosesor sesuai untuk prosesor. Lepas tu kita letakkan fan atau heatsink di atas prosesor. Kemudian kita kena ketatkan knob kunci fan ataupun heatsink. Okey, yang ini, yang untuk fan ni, semasa kita nak ketatkan, dia ada cara dia. Kalau kita boleh tengok dekat fan tu sendiri, atas tu yang dekat jari yang anak panah, dekat jari anak panah untuk tekan lock tu kan, dia sebenarnya ada error. Macam mana dia akan tulis macam mana cara kita nak buka, error tu tolak ke mana untuk buka, dan ada error untuk tutup. So bila kita dah pusing error untuk tutup, kita tekan, kemudian dia akan ada bunyi lah. Dia akan bunyi sikit lah. Tu pasti dia dah ketat. Okay, yang ni adalah untuk memasang kabel utama pada motherboard. Kita perlu pasang lah semua kabel-kabel utama yang ada pada motherboard. Okay, yang ni kabel
kita panggil kabel data ataupun kabel SATA. Kabel SATA ni dia ada tak kisahlah sama ada colour hitam atau colour putih, colour hitam atau colour merah, kita boleh pakai mana-mana sama saja. Satu kita boleh pakai dekat kita boleh sambungkan dia pada hard disk, pada motherboard, dan pada DVD ROM pada motherboard. Kemudian kita semak dan pastikan semua sambungan telah dibuat dengan betul. Sebelum kita tutup lah, semua kita tutup panel tepi, supaya nanti kita dah tutup nak cek semula, dah susah kan, kita nak buat kerja 2-3 kali kan. So sebelum kita tutup panel tepi tu, kita pastikan semua sambungan yang kabel kita buat tu telah dibuat atau dipasang dengan betul. Okey, pastikan selap panel selawi dengan slot pada frame casing. Kemudian masukkan skru dan ketatkan. Guna skru yang awak dah gunakan tadi. Guna skru yang sama, jangan guna skru yang berlainan. Kenapa kita perlu menaik taraf komputer? Nombor 1, meningkatkan kelajuan CPU, iaitu menaik taraf CPU sesebuah komputer sama seperti menukar jantung seorang manusia. Nombor 2, keperluan memori, iaitu menambah bilangan RAM menjadi lebih besar, meningkatkan keupayaan komputer memproses aplikasi yang lebih berat. Nombor 3, saiz dan kapasiti, ruang storage yang lebih besar dapat mengurangkan risiko prestasi komputer terjejas akibat bad sector. Nombor 4, kepadanan perisian. Perisian berbentuk grafik atau video animasinya biasanya akan memerlukan keupayaan kad grafik card, memori dan CPU yang besar. Nombor 5, perkakasan absolut. Perkakasan bertempoh 2 hingga 3 tahun di kampus bagi teknologi perkomputeran. Perkembangan teknologi yang pantas membuatkan pengeluar tidak menyimpan stok-stok lama. Sebab itulah kita memerlukan naik taraf komputer. Sokongan teknikal biasanya tidak begitu mesra pengguna dan cenderung kepada mereka mencadangkan supaya menaik taraf bagi mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik. Nombor 2, perkembangan teknologi baru. Kemampuan komputer untuk menyokong teknologi yang baru adalah rendah. Nombor 3, sistem operasi dan format fail. Perkakasan lama tidak mampu menyokong sistem operasi serta format fail yang lebih baru. Kemudian, apa komponen-komponen yang perlu diambil perhatian semasa kita nak menaik taraf komputer ni? Nombor 1, kelajuan. Semestilah kita nakkan komputer kita laju. Nombor 2, grafik. Tentu saja kita nak gambar yang cantik. Nombor 3, audio. Nombor 4, memori. Nombor 5, operating system. Nombor 6, perisian aplikasi. Sebelum saya mengakhiri kelas, kita akan menonton YouTube untuk menjelaskan lagi tentang apa yang kita telah belajar hari ini. Saya harap awak lebih fokus lah untuk YouTube ni, sebab YouTube ni memang sangat menarik lah. Okey, terima kasih.
Sekian saja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga semua Sekian saja untuk kelas kita hari ini. Saya harap semua pelajar dapat memahami lebih jelas lagi tentang komputer. Jangan lupa buat tugasan saya 20 hingga 30 minit saja. Sekian, terima kasih.